Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahrudin Manas, nama diberi, nama pena Din Manas, jurulatih Seni Budaya Negara Malaysia. Baiklah, selamat datang ke Jom Teater Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan tahun 2020. Pada hari ini, saya lebih menekankan tentang aspek pengarahan, ya, terutama kepada guru dan juga pengarah di peringkat sekolah. Bagaimana ingin membawa sebuah buku ataupun senaskah skrip ke atas pentas. Kebijaksanaan dan pemilihan terhadap skrip itu sangat penting untuk kita bawa, ya. Pertama, kita kena tahu komponen drama yang kita pilih, ya. Di dalam komponen drama kita ada pemikiran ataupun tema, latar, bahasa, aksi, watak dan akhir sekali plot drama tersebut. Baik, saya akan terangkan satu persatu berkenaan dalam komponen drama yang perlu dititik beratkan pemilihan naskah ke atas pentas. Pertama, nak tak nak, guru-guru ataupun pengarah perlu membaca sehabis mungkin skrip yang kita terima, ya. Apakah pemikiran penulis, ya, apakah tema yang ingin dibawa. Contoh yang saya berikan sebelum ini tentang cerita skrip Inflacasta, ya, di mana pemikiran pada masa itu adalah berkenaan tentang inflasi ke diktator. Pemikiran itu perlu kita kena pasti bagi memastikan mesej yang kita nak sampaikan pada penonton sampai terhadap penulisan skrip. Kedua, saya lihat kepada latar. Di dalam skrip itu kita kena lihat apakah latarnya, ya. Penulis kebanyakannya memberikan cadangan. Ada kalanya, contoh saya beri cerita Uda dan Dara. Penulis memberikan latar pada sekitar tahun 70-an di kawasan kampung, di kawasan Bendang. Latar tempatnya kita dah kena pasti, ya. Maknanya teater itu perlu ada menggambarkan latarnya di kawasan perkampungan, di kawasan sawah Bendang, dan latar pada tahun 70-an. Tetapi pengarah dan juga ataupun guru boleh kreatifkan latar tersebut, sebab apa? Pada masa itu penulis hanya memberi cadangan. Jadi guru-guru boleh memberikan perubahan terhadap latar. Contohnya dalam cerita Uda dan Dara itu kita tukarkan kepada latar tahun era baru, di mana di zaman moden. Kalau ikutkan pemikirannya ialah tentang orang miskin dan orang kaya, kan? Mungkin kita lihatkan pada orang miskin dan orang kaya pada zaman sekarang. Jadi latar itu perlu jelas untuk kita tampilkan di dalam sebuah pementasan kita, termasuk dalam segala aspek dari segi kostum, set dan juga make up, dari segi scenografinya. Kemudian selepas itu dalam latar kita kena lihat bahasa. Apakah bahasa yang ingin kita pentaskan? Contohnya kita telah memilih latar pada sekitar itu adalah latar tahun 60-an. Jadi bahasa pada masa itu, bagaimanakah lenggok bahasa yang ingin disampaikan? Ya, kalau zaman-zaman 60-an, bagaimana cara lenggok bahasanya yang digunakan? Ya, ataupun kalau kita pilih latarnya di negara Indonesia, Uda dan Dara di negara Indonesia, bagaimana gaya bahasa orang Indonesia menyampaikan. Kemudian kita pilih teater Uda dan Dara itu latarnya ialah zaman sekitar tahun sekarang. Jadi bagaimana kaedah bahasa yang disampaikan? Jadi setiap pemilihan dan dialog yang ingin disampaikan itu perlu dititikberatkan dari segi bahasa supaya penonton tahu apakah latar pada masa ini. Janganlah pada ketika ini kita buat zaman 60-an, tapi gaya bahasanya adalah gaya bahasa moden. Itu tak sesuai. Jadi pemilihan komponen ini antara komponen yang penting. Kemudian saya lihat pada aksi. Aksi seperti aksi pada ketika itu bagaimana? Bagi contoh, zaman purba dan zaman moden. Bagaimana aksi orang zaman moden bergerak dan bagaimana aksi orang zaman purba dia bergerak.
pergerakan mereka. Pentingnya aksi ini bagi memberikan gambaran pada keseluruhan cerita, dan ini akan memberikan secara tak langsung aspek yang dilihatkan kepada penilaian penonton kepada sesuatu persembahan. Jadi saya dah terangkan kepada anda 4 komponen ya tadi: pemikiran dan tema, latar, dan bahasa, gaya bahasa, dan juga aksi. Ada 2 lagi perkara, iaitu watak dan plot cerita. Tapi saya pergi dulu kepada plot cerita. Baik, setelah kita memilih kepada komponen keseluruhan ini, kita kena sebagai seorang pengarah, ini sangat penting, anda lah yang wajib menyusunkan plot cerita. Penulis biasanya dia memberi cadangan, ceritanya daripada begini, dan ada kalanya penulis dia telah melihatkan, dia telah memamerkan plot cerita itu, dan ada kalanya penulis dia tidak memberikan latar, tidak memberikan plot yang tersusun. Kebijaksanaan pengarah ataupun guru pada kita ini yang perlu menyusun plot. Tak salah sebenarnya dalam sebuah skrip kita menyusun semula plot cerita, dengan syarat tidak boleh terkeluar daripada maksud yang ingin disampaikan oleh pencerita. Maknanya kita tidak boleh olah terlalu banyak. Plot itu boleh kita ubah mengikut kesesuaian yang apa ingin dipentaskan. Pertama, dalam plot, dia bermula, plot ni seperti gambaran sebuah kenaikan bukit dan dia akan turun. Di mana permulaan sebagai seorang pengarah, bagaimana untuk memberikan pengenalan terhadap cerita ini. Contohnya pilihan saya tadi, Uda dan Dara. Pengenalan terhadap golongan bangsawan, bagaimana kehidupan seorang dara, anak bangsawan, bagaimana kehidupannya, bagaimana gaya keluarga mereka yang sangat angkuh, yang sangat bangga dengan kemewahan. Kita perkenalkan pula kehidupan Uda yang hidup lebih daif di kawasan perkampungan, tetapi bahagia dengan keluarga mereka dan kawasan sekitar mereka di kawasan perkampungan. So, benda ini adalah sebagai pengenalan. Kemudian barulah kita akan lonjak kepada penceritaan, perstrukturan bermulanya cerita Uda dan Dara. Bermulanya percintaan, pengenalan mereka. Di situ telah mula bibit-bibit sebuah plot drama terhadap permulaan pengenalan. Kemudian kita susun pula apakah dia punya klimaks terhadap cerita ini. Contohnya macam Uda dan Dara, tentangan keluarga terhadap golongan bangsawan dan golongan bawahan. So, impact klimaks ini adalah memberikan gambaran kepada cerita ini sudah sampai satu tahap yang perlu diberikan penonjolan terhadap aspek persembahan. Kita tidak boleh memberikan yang ringkas. Apabila klimaks ni, kita perlu memberikan satu impact persembahan yang orang kata di atas puncak. Sama ada pembunuhan ke pergaduhan ke, dan juga apa aspek yang memberikan satu gambaran yang sangat orang kata meletup. Itu. Dan apabila kebanyakan drama, ada kalanya dia habiskan terus pada klimaks. Contohnya pembunuhan habis pun boleh, tak salah. Tapi ada juga kalau ikutkan dari segi plot, kita perlu ada penilaian terhadap berlakunya klimaks itu, di mana disampai satu klimaks pembunuhan. So, apakah mesej yang terakhir ingin disampaikan sebelum sebuah persembahan itu tutup panggung. So, jelas kat situ kita memperlihatkan bagaimana aspek di dalam plot cerita itu sangat penting. Jika kita tidak bijak menyusun plot sebuah persembahan, ini akan memberikan satu gambaran persembahan yang tidak baiklah untuk ditonton. Baik,
sekarang ni kita lihat kepada aspek penilaian untuk keseluruhan sebuah pementasan. Dan akhir sekali, saya ingin memperkenalkan dari segi aspek watak. Tapi sebelum watak tu, saya imbas semula daripada pemikiran, daripada latar, daripada bahasa, daripada aksi dan penyusunan plot. Okey. Ini yang paling penting untuk peringkat sekolah. Okey. Pemilihan watak ini sangat penting. Sebab apa? Ada kalanya pelajar yang ada di sekitar ataupun bakat yang ada adalah sangat terhad. Jadi sebagai seorang guru ataupun seorang pengarah, kena bijak memilih skrip yang ingin dipentaskan. Kalau kita sebagai pengarah diberi peluang untuk memilih skrip, jadi inilah kebijaksanaan sebagai seorang pengarah untuk memilih pelakon kita. Sebagai seorang pengarah, kita tak boleh orang kata shock sendiri. Kita rasa kita nak buat cerita cerita pahlawan Hang Tuah, tetapi kita mengajar di sekolah perempuan. Benda ini boleh, tapi dia sangat orang kata sangat tak sesuai lah. Jadi kalau kita nak buat cerita tentang kalau pelajar kita adalah kita mengajar di sekolah menengah kebangsaan perempuan, sebaiknya pilihlah skrip yang boleh mempamerkan pelakon-pelakon yang lebih terhadap kepada pelakon wanita. Contoh, saya beri contoh cerita Puteri Gunung Ledang ke. Dan di dalam Puteri Gunung Ledang itu, kita boleh lihat aspek yang mana perlu kita highlightkan yang melebihkan kepada pelakon-pelakon wanita. Contohnya dalam Puteri Gunung Ledang, kita ada babak di istana, kita ada babak di hutan dan babak cerita Gunung Ledang. Jadi babak di istana adalah banyak mempamerkan sultan dan pembesar, dan itu melibatkan ramai pelakon lelaki. Kebijaksanaan ini yang perlu dilihat, di mana bila kita hanya pelakon wanita, kita kena fokuskan babak Puteri Gunung Ledang dan dayang-dayangnya. Itu sebagai satu contoh lah, bagaimana garapan sebuah skrip terhadap kesesuaian pelakon ataupun pelajar kita. Dan kedua, sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang pengarah, kita kena pasti kebolehan pelakon kita sebelum kita meletakkan mereka kepada watak. Sebab itu, pengarah perlu kaji siapakah pelakon ataupun siapakah pelajar yang akan terlibat di dalam pementasan kita ini tersebut. Ada kalanya, sebagai kalau kita berada di peringkat profesional, kebanyakannya pelakon-pelakonnya bila kita berikan satu watak, dan pelakon itulah yang perlu mengkaji watak mereka. Tapi berdasarkan pengalaman saya untuk pelajar sekolah, mereka susah sikit untuk mengkaji. Mungkin mereka tidak ada pengalaman. Kalau kita bagi contoh watak, kamu adalah watak dara, watak dara. Cerita ni adalah cerita yang realisma, mungkin jelas. Kalau kita pergi watak cerita tentang teater kerusi ke, teater inflakasta, bagaimana satu watak itu diberikan. Sebab watak dalam cerita konseptualisme ni, dia sangat tidak jelas. Jadi bagaimana kita nak memberi pengajaran kepada pelajar kita. Contoh, saya bagi contoh inflakasta. Dalam watak tu ada watak jahat, watak jahat. Bagaimana kita nak bagi watak itu kepada pelajar kita untuk dia menghayati. Ada kalanya pelajar dia tidak mampu untuk mengkaji. Sebabnya sebagai seorang pelakon, dia perlu kena ada biodata. Seorang pelakon perlu membuat biodata dirinya. Contohnya saya mendapat watak Raja Sultan. Sultan, watak saya apa? Sultan bengis ke? Sultan penyayang ke? Sultan yang lemah lembut ke? So itu akan memberikan karakter dan gaya aksi kita. Kalau kita sebagai sultan yang zalim, bagaimana zalimnya, kan? Pembinaan watak itu adalah berdasarkan biodata yang awak bina. Tapi berdasarkan pengalaman saya untuk sekolah,
kebanyakannya pelajar dia tidak ada pengalaman. Jadi apa yang perlu kita berikan penjelasan yang jelas dalam watak tu, kita bagi contoh saja. Contohnya drama-drama ataupun filem-filem yang pernah dipentaskan. Di mana contohnya? Okey. Kalau dalam teater Iflah Kasta, watak bagi seorang wanita, saya nak buat zalim. Cikgu, zalim macam mana ni saya nak buat? Zalim macam mana ni? Okey. Saya bagi contoh, cuba awak tengok filem cerita Snow White. Dalam cerita Snow White tu ada princess permaisuri itu yang jahat. Cara dia yang tidak menjerit-jerit, dia hanya gaya dan muka, reaksi. Saya nak macam itu. Awak tengok boleh tak? Benda ni bila kita beri contoh kepada pelajar kita, semudah untuk mereka memahami kehendak kita sebagai seorang pengarah ataupun seorang cikgu. Dia lebih mudah daripada kita minta dia tulis nota, kan? Nanti dia tak sampai apa kehendak kita, kita juga yang akan orang kata stres, kan? Pelajar biasa, Jadi benda itu sangat penting pada saya. Tips saya bagi contoh untuk sebuah filem yang sangat yang mudah dia tonton, untuk diberi contoh pada watak itu. Itu sebenarnya adalah untuk kita membina kepada pelajar kita untuk peringkat awal, sebab mereka hanyalah mempunyai pengalaman yang awal untuk menceburi dalam teater ini. Okey, baik. Untuk watak ni juga, ya. Okey, saya akan jelaskan. Saya akan bagi contoh. Saya akan panggil saya punya pelakon untuk kita cuba tengok gaya dan bagaimana pemilihan kita terhadap watak-watak yang kita nak pilih. Baik. Sebelum tu saya jemput pelakon daripada sekolah SMK Perlis. Ya, silakan. Baik. Saya ada 4 orang pelajar yang ingin saya kenal pasti apakah watak yang sesuai untuk mereka pegang dalam contoh teater mahkamah. Baik. Sebagai seorang guru ataupun seorang pengarah, kita kena buat, orang kata, uji bakat. Itu penting. Melainkan kalau kita sebagai seorang guru yang dah kenal pelajar kita ni bagaimana, so kita memang boleh letakkan kesesuaian watak pada mereka. Baik. Pertama, dalam sisi uji bakat, kita lihat bagaimana cara penyampaian mereka yang boleh disesuaikan dengan watak. Baik, saya ada 1, 2, 3, 4 pelajar. Saya akan kenal pasti mereka melalui cara penyampaian dan gaya bahasanya. Baiklah, silakan pelakon pertama. Bahawasanya saya, Bulat bin Lepeh, dengan sesungguhnya bersumpah di hadapan mahkamah yang mulia ini untuk bercakap benar. Yang kedua, Bulat bin Lepeh, benarkah pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 pagi kamu berada di Taman Gagak Putih? ketiga, Yang Arif, ada pun empunya diri yang bernama Akinomoto Makoto, atau ringkasnya Akinomoto ini tidak faham akan istilah bersubsidi. pelakon keempat, Yang Arif, nampaknya peguam bela cuba memutarbelikkan kenyataan. Ini tidak ada sama sekali. baiklah, kita dah lihat gaya penyampaian dan imej pelajar kita. Itu pun sangat penting. Contohnya pelakon pertama kita, dari segi perwatakan dia, dari segi imej dia yang nampak baik, sesuai tak dia menjadi seorang watak yang antagonis. Jadi pemilihan dari segi karakter pelajar pun sangat penting untuk peringkat sekolah. Sebab mungkin kita boleh, kalau di peringkat profesional, kita boleh saya suruh dia pegang watak jahat, boleh. Tapi untuk peringkat awal, untuk memudahkan penyampaian imej dia yang sedia ada kepada penonton, kita memudahkan pemilihan watak kepada mereka. Kebanyakannya macam di peringkat sekolah, make up tu kurang dengan lighting. Jadi dengan apa yang ada, dengan pentas yang biasanya di peringkat sekolah yang kosong, yang lighting yang sederhana tu, kita mempermudahkan kerja kita. Inilah watak yang sesuai dengan gaya bahasa dia yang sesuai. Macam tadi sebagai seorang tertuduh
dengan perwatakan yang jelas kita lihat dia adalah tertuduh. Kemudian tadi watak yang kedua, peguam bela. Okey, bagaimana gaya dan cara penyampaiannya yang sangat confident. Kan? Itu penting. Bagaimana dia kita meletakkan watak yang sesuai untuk pelajar tersebut. Kemudian kita lihat pada watak ketiga yang nampak lebih lembut gayanya dan apakah yang sesuai untuk dia, kan? Boleh kita letakkan dia sebagai seorang perempuan yang jahat, tapi banyak kerja yang perlu cikgu-cikgu ataupun pengarah kena memberikan pengalaman kepada dia. Sekiranya dia adalah pelakon yang baru, bagaimana kita mempermudahkan pelajar tersebut untuk beraksi dalam watak yang telah kita letakkan. Jadi untuk mempermudahkan pada saya, letakkanlah dia watak yang sangat contohnya macam contoh bidadara, boleh kita letakkan dia sebagai dara, kan? Dengan gayanya yang lemah lembut, dengan gayanya yang sopan, bagaimana dia menyampaikan olahan suaranya. Sebab apa? Vokal pun sangat penting. Apabila kita meletakkan pelakon dalam sebuah pementasan, vokal adalah perkara yang sangat penting untuk dipersembahkan di peringkat pertandingan sekolah. Ya, sebab apa? Ini bukan satu teater yang mempunyai fasilitis yang cukup seperti mic, boom mic apa semua. Jadi kebanyakan mereka kena melontarkan suara, dan kesesuaian itu yang perlu kita pilih. Kemudian pelakon yang terakhir, kita lihat gayanya yang lebih tegas, yang lebih cara penyampaian dan gaya bahasanya yang lebih mantap. Jadi kesesuaian yang kita letak sini dalam cerita Mahkamah, dia sebagai pendakwa raya. Kesesuaian itulah yang betul kita lihat untuk memastikan pementasan itu disampaikan dengan pemilihan pelakon yang tepat dan mudah disampaikan maksud terhadap cerita itu. Ya, cikgu kan mudah, kan? Jangan susah-susah, kadang pening kepala nak pilih, kan? Jadi untuk mempermudahkan, kita cari orang yang betul-betul minat, pelajar yang minat, kita tengok gaya dia macam mana, apa kebolehan dia, apa dengan ciri-ciri yang boleh kita letakkan, dan pada masa itulah mungkin kita boleh pilih skrip. Kan? Itu sebenarnya itu tips saya. Tapi kalau dalam satu pertandingan tu dia menetapkan cerita ni, cikgu kena pilihlah betul-betul bagaimana untuk memastikan pemilihan pelakon tu tidak salah. Kadang-kadang kita ni terlalu ikut. Contohnya kalau macam produksi, saya nak teater ini, teater bangsawan, tapi kita tak ada pelakon yang mampu untuk menjadi pahlawan. Mungkin pada kita untuk peringkat sekolah, tipsnya ialah ambil pelajar yang paling minat, sebab minat itu yang penting. Minat dan disiplin. Bila mereka ada minat dan disiplin, itulah yang kita boleh bentuk pelajar ini untuk menjadi seorang pelakon yang baik. So bila kita ada pelajar, pilih karakter yang sesuai, dan barulah kita pilih skrip yang bersesuaian untuk pelajar-pelajar ini, terutamanya untuk teater yang berkonsepkan realisme. Ya, tapi kalau teater yang berkonsepkan surrealisme, ia mudah. Sebab tu digalakkan sebenarnya sekolah lebih mudah memilih teater skrip yang berbentuk surrealisme, sebab dia kita boleh bentuk watak tu mengikut kehendak dan mengikut kesesuaian pelajar kita. Jadi untuk segmen ini setakat ini sahaja daripada saya, dan terima kasih kepada pelajar-pelajar SMK Beling. Sekian, terima kasih. Kembali semula untuk penerangan saya berkenaan dengan scenografi. Di mana tadi kita telah melihatkan, saya telah memperjelaskan dalam komponen drama. Bila dalam komponen drama, sebagaimana seorang pengarah ataupun seorang guru ingin meletakkan drama mereka dalam scenografi yang perlu dititik beratkan. Jadi dalam scenografi ni ada banyak. Dia ada pentas, dia ada set, dia ada props, dan dia ada kostum. So dalam 4 aspek scenografi ini, kita kena lihat bagaimana pemilihan skrip berdasarkan ke skrip itu tersebut. Contoh untuk peringkat sekolah,
Kebanyakannya pemilihannya ialah berbentuk realism dan berbentuk surrealisme, dan ada juga bentuk teater absurd. Tetapi di Malaysia kebanyakannya tidak ada, tidak pernah, jarang dipentaskan bentuk absurd ni. Sebab absurd ni dia terlalu luar kotak pemikiran kita dan tak sesuai dengan kita yang kebanyakannya beragama Islam untuk mementaskan teater absurd. Dan untuk peringkat sekolah, kebanyakannya penggunaan skrip tersebut lebih pemilihan kepada surrealisme. Contoh, seperti teater kerusi, teater infrakasta, yang mana teater-teater tersebut lebih kepada surrealisme, dan pementasannya pun mudah untuk disampaikan dari segi pemilihan penyusunan untuk scenografi, dan kos dia pun boleh dikurangkan. Okey, baik. Dua aspek yang saya lihat, saya terangkan di sini, iaitu realisme dan juga untuk surrealisme. Baik, bila kita memperkatakan realisme, apa saja bentuk set yang kita gunakan perlulah yang real. Contoh yang saya duduk sekarang ni, bila cerita berkenaan di ruang tamu, so apa yang realnya ialah kerusi. So kerusi tu memang kena real. Tak boleh letak bila cerita tentang cerita orang kaya tapi kerusinya letak batu ke bongkar ke, tak sesuai. So di belakang saya ni kita ada pokok sebagai hiasan, dan dia adalah walaupun dalam plastik tapi adalah real untuk sebuah set yang ditampilkan di atas pentas. Pemilihan kedua iaitu surrealisme. Surrealisme ni adalah sangat mudah untuk di peringkat sekolah. Sebab tu saya lebih suka beri tips kepada guru-guru. Pemilihan surrealisme tu lebih mudah kerana kita boleh menggunakan set yang berbentuk eksperimen. Seperti yang lihat di hadapan ni, kita ada bongkar, kita ada platform yang boleh dijadikan set tersebut dalam bentuk pelbagai latar. Macam tadi saya sebut latar. Bila kita kata pembinaan macam tadi saya cakap komponen drama, bila kata drama tu adalah latarnya ialah tahun 2000. Jadi pemilihan di sini sangat sesuai. Kalau dikatakan latarnya tahun 50-an, kerusi ini sesuai tak dengan latar pemilihan untuk set tersebut? So itu sangat penting. Okay? Tetapi bila kita memilih eksperimen, pelbagai set yang kita letakkan di atas pentas tu kita boleh gunakan untuk pelbagai latar, dan dia boleh diimprovisasikan terhadap latar ataupun terhadap babak yang kita pilih. Okay? So itu dalam scenografi berkenaan dengan set. Okay? So kemudian dalam pemilihan set ni kita boleh lihat untuk di peringkat sekolah, kan, bila kita memilih bentuk eksperimen, sebenarnya kita boleh mengurangkan bajet untuk persembahan kita. Kerana apa? Bila eksperimen ni, kita boleh gunakan apa sahaja yang ada di sekolah untuk dijadikan set. Contohnya, meja pelajar yang dah tak terpakai tu, kita baiki, kita kumpulkan, jadikan dia sebagai platform yang ada di atas ni, kan. Mungkin meja kantin, kan, kerusi kantin, itu semua kita boleh gunakan untuk set kita untuk sebagai eksperimen. Lagi satu, bila pertandingan sekolah, kebanyakannya ialah pertandingannya ke luar negeri, kan. Contohnya kita di Johor, pertandingannya di Kedah, kan. Jadi kos kita untuk nak membawa set yang besar ke Kedah, kita perlu sewa lori, kita perlu sewa bas yang besar. Itu memberikan kos yang sangat tinggi. Sebenarnya tips saya yang pernah saya buat sebelum ni, kita berurusan dengan pihak sekolah di Kedah tu, tanya, boleh tak kita nak pinjam meja kantin, sekian meja ni. Okay. Bila dibenarkan ada kerjasama, jadi mudah untuk guru-guru, kan? Tak perlu nak ngangkut meja sekolah kantin yang daripada sekolah Johor ni nak ke Kedah. Kita pelajar ni, kita bawa pelajar je, kita bawa kain putih je ni, pergi ke Kedah, tiba sana, pinjam kursi, pinjam meja, jadikan kita punya set yang berbentuk eksperimen. Mudah tak? Kan? Kurang tak kos cikgu daripada nak sewa lori? Betul tak?
Kalau sekolah yang PIBG-nya bajet besar, boleh. Dia boleh buat dari awal. Sebab mungkin bentuk set dia tu dia sangat lain, kan? Set dia sangat memerlukan situasi perubahan yang berubah. Itu mungkin PIBG-nya ataupun sekolahnya ada kos yang tinggi. Tapi kebanyakannya saya tahu sekolah-sekolah memang kurang sikit dari segi bajet untuk membuat satu keputusan. Betul tak cikgu, kan? Alright. Okey, itu tips saya bagi. Okey, kemudian itu berkenaan dengan set. Okey. Kemudian perkara yang untuk kita lihat dari segi props. Okey. Okey, di depan saya ni ada saya punya pelajar. Kita ada pelakon pertama, pelakon kedua, pelakon ketiga dan pelakon keempat. Okey. Boleh tak tunjukkan apa props yang ada pada awak sekarang ni? Tunjukkan. So, ini adalah props yang perlu ada pada setiap pelakon mengikut karakter yang dipilih. So, kenapa dipanggil props berbanding set? Apa beza? Biasanya orang akan terlepas pandang antara props dan set. Okey, nanti orang kata props. Kebanyakan orang kata ni props. Okey, set ni adalah satu benda yang memang tidak boleh diguna pun. Dia tak boleh diangkat dibawa ke sini. Dia adalah digunakan sebagai tempat pelakon itu duduk ke atau beraksi. Tetapi props ini adalah satu alat yang digunakan oleh pelakon untuk beraksi. Contohnya parang, dia boleh digunakan untuk menikam, meletak. Okey, so yang ini contohnya dia ada tengkorak apa semua. Jadi pemilihan props pun kena bersesuaian dengan watak itu. Kalau watak ni contohnya kita lihat sebagai apa? Mungkin boleh kata bomo. Bomo yang baik ke bomo yang jahat? Kalau dah pegang tengkorak ni, memang dah pastinya bomo yang jahat. So karakternya bagaimana? Okay? Dengan pemilihan props itu dan menggambarkan kepada pelakon tersebut. Sama juga dengan yang tengah ni. Okey. Pelakon satu, pelakon kedua, pelakon ketiga lebih kita letakkan sebagai pelakon untuk bentuk kereta realisme. Kerana apa? Kerana pemilihan propsnya adalah jelas, ni keris. Okey, itu adalah apa nama ni? Tapak sirih, kan? Tapak sirih. Okey, tetapi untuk pelakon yang keempat, untuk berbentuk eksperimen, saya gunakan kaedah kain. So kain yang dia pegang tu adalah sebagai props. Props yang boleh dipelbagaikan. Nanti saya akan tunjukkan apa yang dipelbagaikan kerana kita memilih bentuk eksperimen. Okey. So sekarang ni dah kenal pasti props. Okey. Nak buat props ni pun memerlukan bajet. Dia taklah bajet besar. Tapi sebenarnya kalau ikutkan kaedah sekolah-sekolah yang kurang bajet, boleh pinjam je, kan? Mudah. Ataupun gunakan apa yang ada di sekolah. Tapi kan kalau boleh, cikgu, kalau nak buat senjata props tentang parang, kadang-kadang ada yang buat gunakan manila cut. Janganlah sedih sangat, cikgu. Bagilah lebih sikit, kan? Gunakan kayu yang ada ke kayu yang tak pakai, yang kaki kursi, kaki meja yang patah kat sekolah tu, ambil, buatlah sikit, nampaklah sikit, properlah sikit, cikgu. Kan kalau kita nak buat props, kadang-kadang kalau buat pakai manila cut, kesian pelajar tu, dia nak tekam tu dah teripit. So kalau boleh cikgu, kita kena ada, orang kata, kesungguhan. Kadang-kadang kena ada pengorbanan. Gunakan pengorbanan kadang kita tak apa, itu satu pengorbanan cikgu. Memang dalam kesenian kebudayaan ni memang ada pengorbanan. So kalau boleh itulah cikgu. Kalau benda-benda yang keras, contoh ni parang, kita buat yang lebih proper. Okey, terima kasih. Props boleh letak. Okey. Kemudian aspek yang ketiga berkenaan dengan kostum. Okey. So kostum pun sangat penting, ya. Macam tadi saya cakap tadi, komponen drama, ada latar. Okey. Pelakon kedua, bangun kejap. Apa yang sesuai dengan latar, dengan kostum yang dia pakai ini? Adakah sesuai untuk latar tahun remaja keluar pergi ke shopping kompleks? Tak, kan cikgu? Terima kasih duduk. So
Yang sesuai untuk latar yang dipersembahkan ni mungkin latar purba, zaman Kesultanan, zaman era Melayu moden, Melayu dahulu kan. Okey, kemudian sama juga dengan pelakon ketiga ini. Okey, bangun. Okey. Jadi latar yang sesuai apa? Dengan latar sesuai. Mungkin boleh katakan latar tahun ini, tapi watak dia adalah pengantin. Kan? Tapi kalau untuk dia berlakon sebagai seorang pahlawan, inilah kesesuaian kostum yang perlu dipakai. Tapi bukan keseluruhan je, saya tunjukkan tanjak tu je. Kalau ikutkan keseluruhan, memang kena penuh. Sepenuhnya, orang kata complete set, barulah dikatakan realisma. Kalau macam ni, dia kalau pakai tanjak dengan t-shirt ini, dia boleh berbentuk sebagai eksperimen. Untuk eksperimen boleh begini, tapi untuk realisma kena lengkap tanjak, baju yang lengkap. Okey, mesti duduk. Sama juga depan. Ini kostum dia yang simple, kan? Dengan watak bomo sesuai lah dengan kain ni. Takkan saya nak pakaikan dia kain yang berkilat. Kilat ni macam apa, lain pula watak dia kan. Jadi kesesuaian dengan watak dia. Kan? Kalau dia berbentuk kain, bila dia berbentuk kain batik Jawa, so gaya bahasa dia macam mana? Kan? So perlu ke dia nak bercakap bahasa Inggeris? Perlu ke dia kena slang bahasa Arab? Kan? So kesesuaian dengan kostum dia berikan batik Jawa, so gaya bahasa dia kena gaya bomo yang mungkin ada ke arah Jawa. Itu kesesuaian. Okay. Kemudian pelakon yang keempat, gimana? So pemakaiannya adalah lebih dikatakan sebagai eksperimen. Kenapa eksperimen? Okay, contohnya untuk watak sekarang ni, okay, saya katakan pelakon keempat, saya perlukan awak sebagai watak yang baik. So, bagaimana watak yang baik? Dengan penggunaan props yang ada pada dia kain itu. So, dia dah melambangkan sebagai watak yang baik. Okey. Dengan props dan kostum yang sedia ada, saya minta dia untuk menjadi watak yang jahat. Okey, silakan tunjukkan bagaimana dengan apa yang ada kita jadikan dia sebagai watak yang jahat. Nampak perbezaan dengan penggunaan kain dan kostum eksperimen. Okey, terima kasih. Pelakon keempat. Okey, di situ sebenarnya mempermudahkan cikgu-cikgu mengurangkan kos perbelanjaan dari segi kostum apabila kita memilih bentuk eksperimen. Dan contohnya bila bentuk eksperimen ni, kain putih itu dengan penggunaan bantuan cahaya, spotlight lighting yang ada, ia membantu untuk persembahan cikgu tersebut. Kalau boleh, biasanya kalau pertandingan sekolah-sekolah ni dipersembahkan di atas pentas sekolah. Tak adalah dia hantar pentas istana beraya kan. Takkan dibawa kepada auditorium, jarang. Biasanya kalau pertandingan sekolah ni, biasanya mesti di atas pentas sekolah. Jadi apa yang ada dalam pentas sekolah biasanya? Tidak ada fasilities yang cukup, tidak akan dibekalkan lighting yang cukup, tidak akan dibekalkan set yang sangat proper. Jadi sebenarnya kalau boleh untuk sekolah, modalkan sikit lah. Modalkan sikit, beli spotlight macam yang ada di depan ni. Spotlight ni kita pilih, kalau dulu untuk murah boleh gunakan spotlight yang murah, yang ada warna-warna tu. Okey, pilih warna yang asas je. Okey, biru, merah, kuning, hijau. Warna yang asas saja. Pilih warna tu. Ada 4. Tapi sekarang ni dah ada yang lebih murah. Kita ada LED punya spotlight. Boleh gunakan, modalkan sikit dan boleh guna pakai sampai bila-bila. So permainan tu kita boleh gambarkan untuk scene jahat, scene seram dengan kain putih tu. So dia kita boleh gunakan cahaya pencahayaan yang merah untuk membantu penggambaran scene tersebut. Kalau zaman sekarang ni dia ada LED. LED ni mudah, dia boleh bertukar-tukar warna. So gunakan situasi permainan lampu ni terhadap sekitar pentas tersebut. Okey, jadi kalau kita lihat contohnya kita boleh merubah. Contohnya bila berada scene dayang ataupun sultan keluar. So apa warna cahaya yang boleh digunakan? Okey, so mungkin kita boleh gunakan cahaya warna kuning untuk membantu scene tersebut berada di istana.
Okey, apabila berlaku scene kita nak menggambarkan scene dalam hutan. So pelakon 4 tu dengan pakai putih, dengan tu kita pancarkan warna hijau dan dia akan pancarkan ke warna putih kostum tu menggambarkan situasi di dalam hutan. Okey, saya nak buat scene seram. Ketika babak bomoh. Okey, warna merah membantu untuk babak tersebut untuk memastikan dia menggambarkan situasi yang sangat seram, situasi yang orang kata mistik. Kemudian mungkin itu yang merah. Okey, kalau saya nak pilih contohnya pelakon kedua, bangun sekejap. Pelakon ketiga, bangun sekejap. Scene percintaan. Okey, bagaimana scene percintaan yang di-highlightkan? Mungkin kita boleh gunakan warna ungu, campuran biru dan merah, melambangkan percintaan. So situasi itu dah menggambarkan dan menampakkan situasi percintaan. Terima kasih. Okey. So itu bantuan dari segi pencahayaan untuk pertandingan peringkat sekolah dengan bantuan spotlight yang sederhana. Ya. Ia memberi sekurang-kurangnya menampakkan kesungguhan pada sekolah ataupun wakil tersebut dalam memamparkan persembahan mereka dalam memberikan satu scenografi yang sangat cantik untuk diberikan mesej yang jelas kepada penonton. Baik, itu yang saya akan lihat. Mana saya terangkan dari segi set, prop, kostum. Baik, dalam scenografi, okey, apa yang penting dalam scenografi sebagai seorang pengarah ataupun sebagai seorang guru ataupun pelakon juga, pelajar, kena tahu ruang lakon anda di atas pentas. Baik, saya beri awak yang mudah saja. Di dalam pentas kita ada pelbagai bentuk pentas. Okey, kalau sekarang biasanya kita pentas dia ada pentas proscenium. Okey, dia ada pentas bentuk truss, dia ada bentuk semi arena dan bentuk arena. Okey, saya bagi contoh 4 ni je dulu. Okey, apa itu proscenium? Proscenium biasanya pentas yang banyak ada di sekolah lah. Biasanya di dewan, so ada pentas depan tu dan bentuk biasa tu, itu adalah pentas proscenium, yang mana penonton semua berada di hadapan. Okey, yang kedua, pentas truss, pentas bentuk T. Biasanya pentas catwalk. Okey, bila pentas catwalk ni penontonnya berada di sekeliling T tersebut. So bagaimana permainan lakon itu perlu dibuat terhadap pentas T, so kena ikut kesesuaian. Kemudian pentas semi arena ataupun arena, saya ambil arena. Okey, arena, pentas arena seperti stadium. Okey, maknanya pentas tu dia tengah dan dia dikelilingi oleh penonton. Itu namanya arena. Di mana permainan pelakon sangat penting untuk memastikan semua pelakon di sekelilingnya mendapat mesej yang disampaikan melalui dialog. Bagaimana permainan itu dibuat? So kebanyakannya bentuk arena ini kebanyakannya adalah berbentuk eksperimen, teater eksperimen. Sebab apa? Bila teater eksperimen, stage set yang digunakan tu boleh dipelbagaikan. Kalau awak gunakan set respon contoh kursi, bila dia arena, bagaimana kita nak sampaikan mesej itu kepada penonton yang berada di belakang? Jadi susah. Jadi kebanyakan teater eksperimen memang menggunakan pentas berbentuk arena. Dan kita ada semi arena. Maknanya daripada bulat tu kita jadikan U je. So bentuk U tu digambarkan adalah bentuk semi arena, di mana penonton hanya ada di sekitar U saja. Di belakang tidak ada. So ini mudah sikit untuk seorang pelakon menyampaikan ataupun seorang pengarah untuk membuatkan bentuk kedudukan pelakonnya di atas pentas. Okey. So saya dah cakap berkenaan dengan bentuk pentas Okey. Saya pergi terus kepada kedudukan blocking. Okey, blocking untuk pelakon yang perlu diketahui.
Dan paling penting pengarah. Pengarah kena tahu blocking di atas pentas. Okey. So, saya bagi mudah saja. Saya bagi 9 blocking yang ada di atas pentas. Okey. Ada 9, kita bagi pada 3. 3, 3. Baik. Kita kenakan ni adalah down, center, upper. So dia ada 3 down, 3 center, 3 upper. Baik. Saya perkenalkan. Pelakon pertama boleh bangun. Kedudukannya ada 1, 2, 3. Okey, semula. So, ini adalah down. Ruang down, center dan left. So, ini adalah down, center, stage. Sebelah sana down, stage, right. Okey, terima kasih. Duduk. Pelakon kedua, dia berada di center. Center stage, left. Center stage, right. Okey, terima kasih. Duduk. Pelakon 3 dan 4 bangun. Okey. Upper stage, left. Upper stage, center. Upper stage, right. Okey, so ada 9. Down stage, left. Down stage, center. Down stage, right. Center stage, left. Center stage, right. Upper stage, left. Upper stage, center. Upper stage, right. Okey, terima kasih. Okey. Untuk keseluruhan pementasan blocking tersebut, so pelajar atau lebih pengarah, pengarah kena letakkan pelajar tersebut di mana. Kalau pelakon yang profesional, dia dah tahu ke mana dia nak pergi. Tetapi mungkin untuk pelajar atau yang berpengalaman, belum ada pengalaman, kita kena letakkan kedudukan yang sesuai. Okey. Dan pada cadangan saya untuk guru, di dalam sebuah pementasan, buatkan level. Biarkan kita punya pementasan tu ada level. Level rendah, level kedua rendah dan level ketinggi, bagi memberikan scenografi yang sangat cantik pada persembahan tersebut. Okey. Okey. Saya terangkan satu persatu kenapa dibahagikan kepada 9 ruang blocking ini, di mana kepentingan yang ada. Okey. Center stage, bangun. Center stage. Okey, center stage. Ini adalah ruang lakon yang paling utama. Paling, orang kata mungkin babak pelakon utama sedang bercakap. Okey. Boleh tak ketika pelakon utama sedang bercakap, kita letakkan di bahagian upper stage, right? Bangun. Sesuai tak? Mungkin ada kesesuaiannya pada mengikut situasi. Tetapi untuk peringkat sekolah ataupun situasi yang perlu kita perkenalkan watak itu, sebenarnya apa boleh jadi satu ruang lakon yang utama. Okey, lakon 4 sila pergi ke center center stage. Okey, kalau dia berdiri di atas platform yang paling tinggi tu. Okey, kau cuba berdiri atas platform yang tinggi. Berdiri ya. Okey. Cuba. Berdiri ya. Okey. So bila dia bercakap, pada ketika ini dalam bentuk scenografi, dia menampak keutamaan kepada dia. Walaupun sebenarnya center stage adalah ruang lakon utama, tapi upper stage pun boleh menjadi ruang lakon utama apabila kita menggunakan level pentas. Level pentas rendah, tengah dan tinggi. Dan pada ketika ini terlihat scenografinya ialah di mana pelakon utama sedang bercakap. Okey, terima kasih. Duduk. Okey. Dan kemudian pelakon utama bangun. Ruang down stage, center stage ni
Mikrofon akan menjadi keutamaan untuk pelakon. Ini yang paling utama juga. Apabila dia paling hadapan dan dia sedang bercakap dan dia berada di down center stage. Ini ruang lakon. Dan permainan down ni kebanyakannya dia adalah ruang lakon yang utama. Untuk peringkat sekolah, kebanyakannya kita sukar mencari pelakon kita yang punya vokal yang sangat lontar, untuk memberikan dia lontaran suara. Okey. Jika kita lihat kelemahan itu, jangan letakkan pelakon-pelakon kita di bahagian apa. Sebab dia mesej yang nak disampaikan tu takkan jelas. Sebaiknya untuk peringkat sekolah yang tidak mempunyai kelengkapan seperti boom mic apa semua, penggunaan downstage tu lebihkan sedikit. Okey, supaya mesej yang nak disampaikan tu jelas. Okey, bangun dia pelakon dua. Sini ke down. Okey. Dalam situasi begini, kita boleh gunakan ketika scene percintaan atau scene berdua bercakap, penggunaan downstage ini di satu level boleh digunakan. Tetapi kalau boleh kurangkan. Sebab apa? Jangan terlalu ramai pelakon berada di satu kawasan yang sama. Contoh pelakon dalam situasi ini, okey, pelakon semua tiga ke sini. Okey, ini menampakkan satu scenografi yang sangat lemah, di mana permainan pelakon berada di kawasan yang sama dan satu level yang sama. Ini menampakkan kelemahan dalam sesebuah persembahan. Okey, apabila tiga pelakon sedang beraksi, kita perlu mainkan level. Okey, nakkan level ke center stage. Atas tadi. Okey, center stage. Okey. Pelakon di sana. Tadi tepi tadi. Okey. Yang ni ambil center stage right. Okey, situasi begini boleh berlaku dan boleh dipermainkan kerana dia ada menampakkan level, berada di down, center, upper. So peletakan lakon tu sangat penting dan kita perlu balance. Sebab stage ni kita kena ibaratkan seperti dacing. Apabila terlalu ramai sangat pelakon ke left, semua left, so kita menampakkan kekosongan kita punya ruang lakon. Dia akan jadi berat ke sini. Okey. Okey. Nampak? So peletakan pelakon pun kena tahu kedudukan dia di mana. Kadang-kadang kita dah meletakkan pelajar tu, tapi kita kena jelaskan kedudukan, kepentingan blocking ini. Terima kasih. Okey, duduk. Okey, jadi ini adalah ruang lakon yang perlu difahami oleh setiap pelakon dan juga guru. Baik. Di dalam stage, okey, pelakon dia punya ruang lakonnya adalah ikut tangan dia. Kalau sini belah kanan, kalau sini adalah belah kiri pentas, itu dipanggil. Tetapi untuk penonton, okey, bagaimana kita nak letakkan set kita di satu tempat? Okey, pemikiran penonton hanyalah pandangan kanan, pandangan kiri. Okey, so kebanyakan penonton ataupun kita lah sebagai manusia, pemikiran ataupun otak kita lebih menjurus kepada sebelah kanan. Pandangan kita banyak kepada pandangan kanan. Pandangan kiri ni adalah pandangan yang dia sangat minimas untuk seorang penonton. Jadi kita sebagai seorang pengarah ataupun seorang guru, bagaimana kita ingin meletakkan ruang pentas kita, ruang set kita. Jadi kita lihat pada pandangan kanan penonton. Bila pandangan kanan penonton ialah berada di sini. Jadi set yang utama perlu diletakkan di bahagian otak kanan penonton. Tapi bila ada set yang mistik yang dilakukan oleh pelakon keempat, okey, pelakon keempat, set penonton belah kiri, dia adalah orang kata surprise element, kita kena letakkan di bahagian kiri. Okey. Selain itu juga pelakon, okey, tadi yang scene jahat tu. Okey, pelakon juga
boleh dijadikan sebagai set. Pada ketika ini, dia tidak bergerak, dia tidak berdialog, dan dia adalah sebuah set yang tidak diketahui. Okey. Sebab itu bila diletakkan sebelah kiri, pandangan penonton lebih banyak kepada belah kanan. Permainan itu banyak belah kanan. Tetapi bila ada surprise element, watak yang daripada set ni, dia menjadi watak jahat. Watak jahat tadi, dia bergerak, movement. So dia dah bermulakan satu karakter dia. Pandangan penonton pada ketika itu daripada kanan, dia akan terus bergerak ke arah kiri kerana ada pergerakan daripada ruang kiri otak mereka. Sebab tu surprise element tu perlu diletakkan di sebelah kiri bagi memberikan satu impact pada persembahan untuk menunjukkan watak yang baru muncul. Okey, terima kasih Pak Tumpan. Okey, so jadi itu saja untuk bentuk scenografi yang berada di atas pentas. Kita akan berjumpa lagi untuk saya terangkan ada sikit aspek persembahan keseluruhan. Terima kasih, jumpa lagi. Okey, terima kasih. Okey, ini adalah satu aspek pembukaan bagi sesuatu pementasan teater. Okay. Kenapa permulaan kita memberikan satu draft yang tinggi? Sebenarnya bila aspek begini, ini adalah memberikan satu penceritaan ataupun pengenalan kepada teater kita untuk orang penonton datang untuk melihat. Menariknya cerita ni, mesti menarik, betul tak? Kalau kita mulakan dengan permulaan yang sangat rendah, untuk teater profesional mungkin boleh. So dalam aspek persembahan bentuk scenografi, permulaan tu sangat penting. Contohnya kalau di pertandingan di sekolah, bila nak start giliran kita, biasanya budak-budak tengah bercakap lah, bercerita kat belakang, tengah lalu minum air batu lah, makan jajan lah kan. Bagaimana kita nak tarik, oi orang yang ada, tengoklah cerita aku. Takkan kita nak bagi cerita kan? Jadi kita kena mulakan aspek permulaan persembahan kita yang sangat impak, sangat boleh menjerit dengan muzik latarnya yang kuat, efek lakonan-pelakon yang memberikan kesan. Itu secara tak langsung menarik penonton untuk melihat teater kita. Betul tak cikgu? So susah kan? Kadang kita nak, kadang-kadang pengacara, kita tak tahu pengacara biasanya di sekolah, kadang-kadang pengacara dia ambil asal boleh je belajar. Kita persembahkan untuk persembahan kedua, silakan. Dia tak ada impact untuk kita nak mulakan pementasan. Kemudian bila silakan kita mulakan pun macam masuk dengan terus bercakap, dia tak ada memberikan tarikan untuk penonton melihat teater kita. Jadi kalau kita dapat pengacara begitu, lainlah kalau kita dapat pengacara yang profesional kan, mempersembahkan teater, jadi itu telah menarik untuk penonton melihat. Tapi kalau dapat pengacara yang orang kata asal boleh, bila silakan. Tapi kita punya aspek pementasan kita dimulakan dengan bentuk persembahan yang seperti contoh tadi. Secara tak langsung dia akan memberi tarikan kepada penonton untuk melihat teater kita. Okey. Seperti saya cakap tadi, dalam teater dia ada plot. Okey. Pengenalan bermula daripada bawah naik atas. Pengenalan penceritaan, climax. Okay. Bila kita dah mulakan dengan permulaan yang sangat tinggi, tak salah. Sebab apa? Biasanya pengenalan ini adalah satu yang berbeza dengan sebenarnya yang disampaikan. Sebenarnya dalam satu pementasan, pengenalan ni adalah pengenalan yang mungkin secara orang kata dalam istilahnya overture. Tetapi sebenarnya boleh juga pengenalan ni dikaitkan dengan cerita kita. Mungkin cerita tentang mistik Bomo.
So kita mulakan dengan pengenalan permulaan pelakon Bomo tu tadi dengan aspek mistik di belakang. Itu telah memberikan gambaran kepada penonton, oh ini cerita begini ni nak sampaikan. So pengenalan itu memberikan satu yang sangat penting sebagai penonton untuk melihat cerita anda. Okey, di dalam sebuah produksi, untuk aspek scenografi yang saya terangkan tadi, pengarah atau guru kena meletakkan produksi mereka tu siapa. So kita ada pelakon, tak salah. Kemudian kita kena ada, tak salah kalau kita gunakan muzik secara langsung. Sebenarnya tak salah kita letakkan pemuzik di atas pentas, tetapi kena letakkan apakah fungsi dia di atas pentas. Kebanyakannya tim muzik ni berada di bawah pentas untuk membantu kelangsungan bentuk pementasan pada tersebut. Kesesuaian juga perlu dilihat. Adakah perlu alat tradisional yang digunakan tadi itu untuk pementasan yang moden? Mungkin boleh, mungkin tidak. Sebaiknya kalau berbentuk yang sangat moden, berbentuk yang sukar berkenaan dengan alat tradisional, kita boleh gunakan audio yang telah kita rakam. Kita boleh cari efek yang sesuai untuk membantu muzik. Jadi kita ada tim pelakon, kita ada tim muzik, dan tadi seperti mana saya cakap tadi, ada lighting, so ada tim technical, dan ada tim bahagian kostum, kena ada tim bahagian makeup. Jadi ini akan membantu keseluruhan produksi. Untuk keseluruhan, tidaklah cikgu segala-galanya cikgu yang buat. Cikgu lah yang turun makeup, cikgu yang turun kostum. Untuk pelajar ni, cikgu kena letakkan mereka terus. Contohnya macam pelajar yang memang tak ada bakat, memang tak boleh, tapi dia terlibat, dia minat nak terlibat dengan teater. Jadi kita terus letakkan apa bahagian yang diminat, apa kepakaran dia. Dia kalau macam seorang pelajar lelaki yang sangat rajin tetapi dia tak boleh berlakon, dia minat teknikal, letakkan dia sebagai teknikal. Dan pemain muzik semua tu. Susunan dalam sebuah produksi tu sangat penting untuk membentuk satu keseluruhan, membantu pementasan yang akan dipersembahkan tu cantik dan orang kata ada kesan terhadap pementasan anda. Baik. Seperti mana kita lihat dalam pementasan tadi, aspek permulaan itu sangat penting. Kalau kita berbentuk teater musikal, permulaan itu kita kena gambarkan muzik, pelakonnya bernyanyi. Kita kena faham, berbentuk musikal kebanyakannya di Malaysia amat kurang. Sebab sebuah produksi atau pengarah kena faham erti musikal itu. Apabila meletakkan elemen musikal, pementasan tersebut perlu sekurang-kurangnya 70% pelakon bernyanyi ataupun menyampaikan dialognya secara musikal. Kebanyakannya ada setengah produksi dia meletakkan muzik yang banyak, pelakon bercakap macam biasa, berdialog biasa, tapi dia meletakkan pementasan ini adalah musikal. Itu salah. Bagaimana untuk meletakkan ia sebuah musikal, 70% dialog yang disampaikan adalah secara nyanyian. Itu penting untuk pengetahuan cikgu. Untuk ini mungkin bentuk persembahan lah. Untuk pertandingan sebenarnya cikgu jangan main musikal, sebab dia sangat aspek penilaian tu sangat susah untuk menilaikan musikal ni. Untuk pertandingan sebaiknya buat secara bentuk eksperimen realisma. Untuk musikal ni sesuai untuk persembahan, untuk konsert. Dan kebanyakannya di teater di barat mereka gunakan Broadway. Bila Broadway ni kebanyakannya memang 100% dialognya ataupun 98% adalah menyanyi, cakap menyanyi. So untuk itu kebanyakan di Malaysia amat kurang, masih lagi belum ada. Ada setengah-tengah teater yang dipentasan di Stadium Melayu hampir pada bentuk Broadway. Baik, tadi saya dah terangkan tentang bentuk pentas proscenium, teras, arena dan semi arena. Pelakon saya yang ada, silakan bangun. Sekarang pelakon adalah berada di bentuk pentas proscenium, di mana pelakon banyak kepada
penonton di hadapan. Posisinya ialah sini, sini, sini. Sekiranya bentuk profil ni sebenarnya adalah lemah. So kalau bolehnya biar sini. Okey, ini adalah bentuk proscenium. Kita terus pada bentuk truss. Okey, bentuk T. So pelakon yang ada atas, depan. Dan pada ketiga ini permainan hanyalah di kawasan bentuk T ini sahaja. Okey, kita pergi ke bentuk arena, stadium. Okey, so pelakon dia akan keliling pada penonton. Bagaimana nak dia sampaikan mengikut situasi keadaan. Permainan ini sebaik-baiknya yang saya katakan tadi adalah bentuk eksperimen. Okey, kerana bagaimana kita nak sampaikan pada untuk keseluruhan penonton. Okey, yang terakhir tadi semi arena. Depan masih sama, cuma belakang kedudukannya adalah menghadap kiri dan kanan. Yang mana di belakang tidak ada penonton yang boleh kita sampaikan mesej. So kedudukan ini pun perlu diletakkan penyusunan bagaimana permainan ini disampaikan, mesej yang penting disampaikan. Kebanyakannya untuk bentuk semi arena dan arena ni keutamaan produksi untuk sampaikan mesej adalah kebanyakannya pada VIP yang ada. Kebanyakannya kedudukannya di depan adalah VIP. Jadi permainan pelakon banyak ada pada kawasan sekitar depan ini. Tapi tidak boleh dilupakan juga dengan penonton yang ada di belah kanan, belah kiri dan juga di bahagian belakang. Baik. Okey, terima kasih duduk. Okey. Jadi konsep persembahan melalui scenografi ini perlu dimahirkan dan perlu difahamkan. Bagaimana guru nak fahamkan tentang kedudukan tersebut. Okey. Dan seperti mana saya cakap tadi, dalam komponen drama, untuk mengakhiri cerita plot kita, babak itu perlu climax. Ataupun kalau tak nak climax, selepas climax dia ada penilaian. Okey. Jadi climax ni perlu lebih hebat daripada permulaan yang kita buat tadi. Sekiranya tadi permulaan kita tadi sampai graf mana, jadi akhir climax tu bentuk bantuan yang perlu dia ada adalah muzik, pelakon. Jadi dia melebihkan dia punya graf dia daripada yang permulaan. Jadi itu akan sampai kepada climax cerita kita. Dan tak salah, cerita tu terus habis, tak ada pelarian, tak ada masalah. Contohnya scene Bomo kena bunuh, habis, tak ada cerita. Dan sebenarnya boleh, dan ada juga produksi selepas climax terus pada pelarian cerita, dan kisah bagaimana pada ke arah yang lebih bahagia. Macam tadi set ending orang kata, set ending. Ni ada kisah macam happy ending. Biasanya happy ending dia ada pelarian lah. Biasanya kalau set ending dia terus climax, bunuh, mati, base. Itu set ending. So itu perbezaan yang perlu kita lihat untuk pementasan sekolah-sekolah. Tips yang saya berikan, apa yang saya ajarkan pada hari ini lebih kepada tips berdasarkan pada pengalaman saya membawa pelajar-pelajar pementasan. Okay. Dan kebanyakannya pelajar-pelajar ini dia memerlukan bimbingan daripada guru. Dan sebenarnya dia membentuk disiplin pelajar kita. Jadi sekurang-kurangnya kefahaman inilah akan membawa mereka untuk lebih jauh. Jadi itu saja daripada saya berkenaan dengan pengarahan daripada sebuah skrip atau naskah skrip ke pentas dan diaplikasikan dalam scenografi persembahan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kepada penganjur dan berjumpa lagi kita di masa akan datang. Salam Satu Malaysia, teater memanusiakan